Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga Selasa ketiga anjuran Masjid Ibn Abbas Taman Ibu Kota menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 239. Betul ya? Macam agak lama kita tergendala kuliah ya. Sebab kalau ikut catatan saya ni adalah pada bulan Jun ya. Pada bulan Jun yang lalu, iaitu berkaitan dengan menjirus air di kubur ya. Apakah ada dalil tentang menjirus air di kuburan setelah pengkebumian? Jadi Ustaz Mahdi masukkan subtopik ini dalam buku ini kerana memang perbuatan ini ada menimbulkan kekeliruan. Mungkin satu masa dahulu masyarakat kita take for granted, biasalah. Lepas perkebumian dah jadi satu perkara biasa jirus air atas kubur. Kemudian disebarkan di WhatsApp, di Facebook, katanya ini adalah amalan-amalan orang Melayu yang sebenarnya bukan sunnah. Jadi antara yang disenaraikan sebagai amalan orang Melayu sahaja, bukannya sunnah Nabi SAW, tidak ada dalil daripada sunnah, adalah menjirus air ini. Jadi orang pun tertanya-tanya, yang sebenarnya macam mana? Memang tak boleh ke jirus air atas kuburan? Jadi dimasukkan, moga-moga dengan penjelasan itu, kekeliruan itu dapat dihilangkan. Ya. Apakah ada dalil tentang menjurus air di kubur setelah pengkebumian? Jawapan, dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW sendiri melakukan sedemikian pada kubur anak kanda baginda, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga pada kubur Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Jadi kalau katakan perkara ini adalah bid'ah, tidak sunnah, tidak betul, kerana ia diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana satu benda yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, tiba-tiba kita kata bid'ah. Memang ada perkara-perkara yang Nabi SAW tidak buat secara khusus, iaitu ulama bincang, adakah ia bid'ah yang haram ataupun bid'ah yang tidak haram. Misalnya sambutan maulidur Rasul, itu jelas Nabi SAW tak buat. Dia panggil orang ceramah maulid, buat jamuan sempena maulid, buat majlis qasidah sempena maulid, buat majlis selawat sempena maulid. Jadi kat situ adalah ruang kalau dikatakan okey ini benda bid'ah, tinggal lagi nak bincang apa hukum. Sebab di sisi kita ahli sunnati wal jamaah, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah hanya satu istilah merujuk kepada satu perkara baharu. Sementara hukum syarak yang taklifi ada 5, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Nak tetapkan hukum kena tengok kepada dalil, ya. InsyaAllah akan dibincangkan secara khusus tentang sambutan maulidur Rasul, apa dalilnya, sehingga ulama mengatakan ia adalah bid'ah yang hasanah, perkara baharu tetapi baik. Tetapi kalau menjerus air, bukan bid'ah pun, bukan perkara baharu pun, telah diamalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan Nabi SAW juga telah memerintahkan dengannya, yakni menyuruh orang menjirus air pada kubur Sayyidina Utsman bin Maz'un, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Baik. Yang melarang itu, dia kata Nabi SAW jirus air itu hanya tak nak bagi debu terbang, ya. Jadi dekat tempat kita ni dengan hujan, dengan apa, dah tak adalah keperluan nak jirus air. Jadi itu satu, kita kata, pandangan. Tak bolehlah dia merasakan oleh kerana dia ada pandangan sedemikian, maka membatalkan apa yang telah dihuraikan oleh para alim ulama. Kerana di sisi para alim ulama, menjirus air untuk supaya debu tidak berterbangan itu, adalah salah satu hikmah saja. Adalah salah satu kebaikan daripada kita jirus air itu. Kalau tanah tu kering, jadi debu tu tidaklah berterbangan. Tetapi bukan bererti dianya adalah illah. Di situ mereka mungkin tidak boleh beza antara hikmah dan illah. Illah adalah asas hukum. Adakah memang asas hukum jirus air itu untuk supaya debu tidak berterbangan? Kerana kalau ia adalah illah, tidak ada illah, tidak ada hukum. Ya, kaedahnya adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia akan berpusing, berubah-ubah mengikut perubahan illah dia. Kalau ada illah asas hukum, ada hukum. Kalau sudah hilang illah asas hukum, hilang hukum. Sebagai contoh, apakah illah hukum makruh memakan bawang mentah? Ya. Makan bawang tidak haram. Tapi kalau kita makan bawang mentah-mentah macam itu, makruh. Kenapa makruh? Kerana bau dia. Bawang mentah ni masih ada bau yang kuat. Dan bau dia itu dikira bau yang busuk, ya, bau yang tidak menyenangkan. Maka makruh kita makan. Tetapi katakanlah ada satu teknologi yang boleh menghilangkan bau bawang tadi. Bawang tetap rasa bawang, tapi bau dah tak ada. Maka pada ketika itu boleh kita katakan hukum makruh itu sudah hilang. Kerana illahnya, asas hukum itu juga sudah hilang. Bau itu sudah tidak ada. Sedangkan makruh tadi kerana bau. Jadi, yang dikatakan supaya debu tidak berterbangan, itu bukan illah. Itu bukan asas hukum. Asas kita mengatakan sunat menjirus air ini adalah kerana ittiba', mengikut kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati rahimahullah taala menyebutkan di dalam I'anatut Talibin, yang bermaksud, ya, ini kitab bahasa Arab, ya, kita terjemah terus,
dan disunatkan menyiram, yakni menjirus kuburan dengan air. Baik, ini dia punya hikmah dia. Agar debu-debu tanah tidak ditiup angin. Itu hikmah dia. Tidak dinafikan. Orang yang kata, itu Nabi SAW buat supaya debu tidak berterbangan. Jadi hikmah itu memang ada. Tetapi jangan lupa yang kedua. Dan kerana bahawasanya Nabi SAW melakukan sedemikian. Jadi, walaupun sudah kita katakan di tempat kita ini, misalnya, selepas gali kubur macam ini, cuaca lembab, memang tak ada debu berterbangan pun. Kalau kita tak jirus dengan air pun, hujan dah jirus dah. Maka tidak hilang lagi hukum sunat itu kerana masih ada elemen yang dikatakan kerana Nabi SAW melakukan sedemikian pada kubur anak kandung baginda Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana riwayat Imam Syafi'i dan juga pada kubur Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahmatullah alaih. Dan Nabi SAW telah memerintahkan dengannya, iaitu dengan menjerus air pada kuburan Sayyidina Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala. Baik. Dan yang mustahab, yang digalakkan adalah air tersebut suci lagi menyucikan dan sejuk, iaitu air mutlak. Kenapa digalakkan demikian? Ini namanya tafaul. Mengambil sikap yang optimis, namanya tafaul. Mudah-mudahan Allah menyejukkan kuburan si mati. Dan makruh menyiram atau menjirus dengan air mawar. Air sahaja itu sunat. Kenapa? Ikut Nabi SAW. Tapi kita nak ambil air mawar. Jadi kata ulama, benda ini pun ada perbincangan lah ya. Ada yang mengatakan tidak makruh. Kenapa? Kerana malaikat suka bau yang harum. Tapi ikut pandangan di sini adalah makruh. Seeloknya guna air biasa saja, jangan guna air mawar, kerana kalau guna air mawar itu adalah satu bentuk pembaziran, dan mensia-siakan harta. Sebab air mawar ni ada harga yang mahal, Jadi bila kita jirus macam itu saja, itu adalah mensia-siakan. Tetapi ada pandangan yang lain. Dalam kitab Nihayatuz Zain menyebutkan, wa yundabu rasul qabri bima'in baridin tafa'ulan biburudatil madja'i wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi li'anna al-malaikata tuhibbur ra'ihata tayyibah. Jadi masing-masing pandangan tu ada alasan dia. Yang kata makruh secara mutlak tadi kerana mabazir. Apa pula tujuannya nak jirus air mawar? Jirus air biasa cukup. Sekadar nak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi di sini disebutkan, dan disunatkan menjirus kuburan dengan air yang sejuk dengan harapan, itu namanya tafaul. Semoga sejuk juga tempat pembaringannya. Moga-moga tidaklah diseksa dengan kepanasan orang yang baru dikebumikan itu. Tapi ini namanya tafaul. Jangan nak kata, mana dia kajian sains kalau kita jirus air sejuk nanti dalam kuburan jadi sejuk, tak ada lah. Nak kaji macam mana? Dia lebih kepada amalan si mati sebenarnya. Kalau amalan si mati itu soleh, insya-Allah damai dia di sana. Tapi kalau amalan dia tu bukan di dunia ni, tetap dia terseksa. Letak air sekalipun. Tapi ini namanya tafaul. Kena faham konsep tafaul ini. Bukan kata mesti, kalau kamu jurus air, mesti dia nyaman di sana, tidak. Tapi kenapa dikata di sini wala ba'sa, dan tidak mengapa. Tidak makruh lah. Tapi dia punya keyword dia biqalilin. Kalau dijirus dengan sedikit daripada air mawar. Bukan banyak-banyak, tidak ya. Ambil sikit saja air mawar, jirus. Tidak makruh. Kenapa? Li'annal malaikata tuhibbur ra'ihata tayyibah. Kerana para malaikat suka kepada bau yang wangi. Jadi kita tahu dalam hadis-hadis bahawa bila seseorang itu dikebumikan, malaikat munkar nakir akan datang untuk menanyakan soalan. Jadi oleh kerana malaikat itu suka bau yang wangi, tidak mengapa diletakkan sedikit sahaja daripada air mawar. Jadi ada dua pandangan, satu makruh secara mutlak, satu kalau sedikit tidak mengapa dengan tujuan tadi.
Baik, jadi jelas satu isu ya yang dikatakan jurus air ini hanya amalan orang Melayu saja, ya. Tak ikut sunnah, tidak tepatlah. Paling-paling pun kalau kamu berpandangan jurus air itu untuk hilangkan debu dan tidak ada keperluan dalam cuaca kita ini, maka pandangan kamu itu tidak membatalkan apa yang dihuraikan oleh para alim ulama tentang sunatnya menjurus air tadi. Baik. Subtopik yang seterusnya adalah mencacak bunga di atas kuburan. Ini juga antara yang dikomplain. Ini hanya ritual orang Melayu kata mereka. Ini tidak ada dalil. Kenapa lepas mati nak cacak bunga atau pohon di atas kubur? Baik, soalan. Bolehkah mencacak bunga atau pohon agar ia tumbuh di atas kuburan? Jawapan. Para ulama membolehkannya. Kenapa? Jadi ulama bila berfatwa, dia ada dalil. Mana Qurannya? Suruh pacak bunga ataupun pohon? Tak ada. Mana hadisnya yang Nabi SAW suruh kita pacak bunga atau pohon? Pun tak ada. Tapi bukan sumber hukum ini hanya Quran dan hadis sahaja. Kita telah selesai membincangkan panjang lebar pada bab yang ke-6 dahulu. Ya, Quran dan hadis sumber hukum pasti. Adakah itu sahaja sumber hukum? Tidak. Ada lagi sumber-sumber hukum yang lain. Salah satunya ijma' dan satu lagi qiyas. Ini 4 sumber hukum yang utama. Ada lagi masalah mursalah, saddu zari'ah, istihsan, istishab, ya, al-urfu dan sebagainya. Tapi yang 4 ini kita boleh kata sebagai disepakati oleh hampir semua ulama, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Habis yang tadi itu di mana sumbernya? Iaitu qiyas kepada perbuatan Rasulullah SAW memacak 2 pelepah kurma di atas 2 kuburan seperti mana dalam hadis yang lalu. Iaitu bila kita bincang subtopik yang pertama, menabur bunga di atas kubur, juga qiyas kepada hadis tadi. Ada orang bangkang, kata dia, yang Nabi SAW meletakkan kurma pada kuburan dia, pelepah kurma itu adalah khusus untuk Nabi SAW seorang saja. Mana kalau Nabi buat, itu dengan izin Allah, ringan azab orang dalam kubur. Tapi itu untuk Nabi SAW seorang saja. Maka itu pandangan dia. Dan pandangan dia tidak selari dengan pandangan para ulama yang jauh keilmuan mereka, kealiman mereka dan juga kefaqihan mereka tentang agama berbanding dengan dia. Jadi jangan memaksa-maksa, paling-paling pakai untuk diri kamu sendirilah. Kalau kamu kata itu khususiah Nabi SAW, maka kamu tak nak buat, silakan. Tapi jangan menyusahkan orang ramai yang berpegang kepada fatwa para alim ulama yang berpendirian bahawa perbuatan itu adalah contoh daripada Nabi SAW yang diikuti oleh umat. Bahkan itu yang asal. Sebab dalam Al-Quran Allah bagi tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada SAW itu bagi kamu ada contoh yang baik. Maka yang khususiah ni yang jarang-jarang, yang ada dalil menunjukkan untuk orang lain tak boleh. Misalnya berkahwin dengan wanita lebih dari 4 dalam satu masa. Nabi SAW buat. Boleh tak kita kata saya nak ikut sunnah Nabi? Jadi Nabi kahwin lebih pada 4 orang dalam satu masa, saya pun nak ikut juga macam itu? Jawabnya tak boleh. Kerana sudah ada dalil menunjukkan bahawa itu untuk Nabi SAW seorang saja. Maka yang tidak ada dalil yang jelas, dia akan pergi pada default. By default, apa yang diturun kepada Nabi SAW adalah untuk umat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah untuk diikuti oleh umat. Termasuklah dalam isu ini, Nabi SAW memacakkan 2 pelepah kurma di atas 2 kuburan, iaitu disebutkan Rasulullah SAW memancapkan masing-masing di atas kubur dan tetap memberi manfaat pada semua ruang. Keterangannya, pelepah itu dapat dipacakkan di mana sahaja. Abad bin Humaid dalam musnadnya mengatakan,
Rasulullah SAW menancapkan pelepah itu tepat di arah kepala si mayat dalam kuburnya. Ini soal nak letak di mana. Tapi bagi ulama yang memahami, Nabi SAW letak di situ tu bukan mesti di situ. Yang penting, yang menjadikan manfaat kepada mayat tadi adalah tumbuh-tumbuhan ini adalah benda yang hidup. Sebab dalam hadis Nabi SAW tu ada disebut, moga-moga diringankan azab kedua-dua orang ini selagi mana pelepah tamar ini belum kering. Itu yang ulama kaji. Kenapa dihadkan selagi mana pelepah tamar belum kering? Kerana pelepah tamar yang masih basah itu dianggap sesuatu yang masih hidup. Dan setiap benda yang hidup ada tasbih dia. Ada dia itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, tapi kita tak faham. Maka sebab itulah mimbab aula kata para ulama, kalau tasbih umpama pelepah tamar pun boleh memberi manfaat meringankan azab orang dalam kubur, takkan tasbih anak Adam. Ya Allah berfirman, balaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam berbanding dengan makhluk yang lain, tiba-tiba tidak ada manfaat. Dan apatah lagi, bukan setakat tasbih biasa, bahkan anak Adam itu mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sedangkan ayat suci Al-Quran itu sendiri ada rahmah kepada orang Islam. Maka itu dinamakan qiyas aula. Lebih aula lagi, lebih sepatutnya lagi mayat itu mendapat manfaat daripada tasbih dan juga bacaan Quran manusia. Alangkah tasbih pelepah tamar, tumbuh-tumbuhan juga membawa manfaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cukup anti dengan istilah dengan izin Allah ni. Dia kata, oh kalau semua pakai dengan izin Allah, macam-macam lah orang boleh kata. Dia boleh kata, saya boleh buat macam ni, saya boleh baca isi hati orang dengan izin Allah. Saya boleh, misal kata, pergi ke Mekah dalam selangkah je. Selangkah je terus sampai ke Mekah daripada taman ibu kota dengan izin Allah, kata dia. Jadi kalau macam tu, membuka pintu untuk orang buat macam-macam dengan alasan dengan izin Allah. Jangan macam itu. Dia kena beza antara orang yang bercakap benar dengan orang yang berbohong. Adakah dilarang orang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW semata-mata ada kemungkinan orang memalsukan hadis? Itu kan jelas. Memang terbukti. Ada hadis yang dikelaskan oleh ulama sebagai hadis itu maudhu'. Hadis palsu. Maknanya hadis itu tipu. Bukan betul Nabi kata, tapi ada orang berbohong mengatakan Nabi SAW kata demikian. Kemungkinan itu ada. Dan terbukti dikelaskan memang ada. Adakah dengan itu kita larang orang jangan meriwayatkan hadis? Oh, kalau kita benarkan orang riwayat hadis, nanti semua orang boleh kata Nabi bersabda demikian-demikian. Tidak. Dikajilah. Ini perawinya macam mana, ini perawinya macam mana, ini isi hadisnya macam mana, dikaji. Maka demikian, dengan izin Allah itu pasti akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan dengan ketentuan Allah Ta'ala. Maknanya kita berobat, sembuh dengan izin Allah. Kita makan, kenyang dengan izin Allah. Jadi, kalau ada orang menipu, dia mendakwa perkara yang bukan-bukan, kenapa kamu percaya? Ini bukan masalah dengan izin Allah, masalah orang itu menipu. Jangan kata benda yang pelik-pelik, dia boleh baca isi hati orang, dia boleh pergi ke Mekah dengan selangkah, dia boleh buat benda yang khariq lil adah. Benda biasa boleh tipu. Benda biasa-biasa yang tidak pelik sangat, dia boleh menipu. Adakah kita nak melarang orang bercakap kerana ada kemungkinan orang itu menipu? Tidak. Tetap orang bercakap, tapi kita yang mendengar kena menilai. Kalau orangnya fasik, orangnya sembahyang pun litapukang, puasa pun tak penuh, tiba-tiba mengaku berlaku karamah dan sebagainya. Karamah itu kan takrifnya perkara yang mencari adat yang berlaku kepada wali Allah, kepada orang soleh. Orangnya orang fasik, ahli maksiat, macam mana boleh jadi karamah? Baik, jadi kena faham dengan izin Allah tu memang akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun orang yang menipu dengan kata dia boleh berlaku dengan izin Allah, tanpa dia sebut dengan izin Allah juga, dia boleh menipu. Baik, batu nisan. Hukum meletakkan batu nisan di kuburan. Yang ini saya lihat tak adalah kekeliruan sangat. Tak adalah masyarakat ada kata, oh tak boleh letak batu nisan, Nabi tak buat. Saya belum dengar lagi lah.
Wallahu a'lam lah kalau akan datang ada. Kadang-kadang kita pun tak terfikir benda yang akan datang ada. Dulu kita taklah terfikir orang kata kalau Allah nak beranak boleh beranak. Tahu-tahu Jabatan Mufti Negeri Terengganu keluar fatwa pada bulan November yang lalu, ajaran Muhib Khawli bin Nazim adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Antaranya sebab dia kata kalau Allah nak beranak, boleh je Allah ciptakan anak untuk diri dia. Satu masa dahulu kita take for granted, mana ada orang Islam kata Allah boleh beranak. Benda yang basic, lam yalid, Allah tidak melahirkan. Jadi rupanya satu masa ada orang jadi keliru macam itu. Dia kata kalau Allah nak, Allah boleh saja beranak. Jadi takat ni saya tak jumpalah orang yang mempertikaikan letak batu nisan ini. Tapi apakah dalil? Iaitu hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW meletakkan sebiji batu yang besar, kita panggil nisan, di sisi kepala kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda. Ini hikmah kenapa Nabi letak batu tadi, agar diketahui dengannya kubur saudaraku. Kenapa pula nak tahu itu kubur beliau? Supaya aku boleh mengkebumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Jadi mengkuburkan ahli keluarga itu berhampiran satu sama lain, itu diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kuburan yang wakaf am itu nasib lah, dapat lot mana kan. Tapi kalau wakaf yang khusus untuk keluarga sendiri, itu senang. Hanya ahli keluarga dia ditanam di situ. Baik. Pendapat ulama di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syatah Ad-Dimyati rahimahullah taala menjelaskan, dan disunatkan meletakkan batu atau kayu. Jadi ini melihat kepada tujuan. Yang Nabi SAW letak batu. Kenapa ulama kata kayu pun boleh? Kerana kayu juga memenuhi tujuan yang sama. Dengan letak kayu kau tahu, oh di sinilah dikuburkan si fulan. Ya. Di sisi kepala mayat, kerana bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu yang besar di sisi kepala kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda yang bermaksud agar diketahui dengannya, dengan batu tadi, kubur saudaraku, supaya aku boleh mengkebumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Selesai. Yang ini yang mungkin jadi isu, ya, iaitu hukum meninggikan kubur. Yang ini yang dikatakan bid'ah, haram, tak boleh tinggikan kubur. Jadi adakah boleh meninggikan kubur? Dia ada perinciannya lah. Membangunkan satu binaan di atas kuburan ini. Kalau dengan binaan itu mengambil hak orang lain, wakaf tu wakaf umum, maka itu haram. Wakaf am ni untuk kegunaan orang ramai. Buat binaan tu jadi sempit hak orang lain. Tetapi kalau dibuat binaan itu di tanah persendirian, kubur milik persendirian, dibuat binaan, hukumnya makruh. Kenapa? Tak ada makna. Tak ada makna buat binaan. Orang tu dah dikuburkan. Kita kalau hidup lain, lebih luas, kan lebih selesa. Ya. Kalau ada tingkat, budak ni ada swimming pool, boleh guna. Ya. Ni pula ada gym, boleh guna. Itu kita hidup. Dia sudah meninggal, apa lagi mau luas lagi luas, letak gym, swimming pool sebagainya, tak ada makna. Nah. Kecuali kalau ada makna. Iaitu kalaulah itu kuburan wali-wali Allah, para alim ulama, maknanya apa? Supaya orang tahu, oh ini makamnya Imam Syafi'i, ini makamnya wali Allah sekian, ini makamnya Nabi sekian, maka diziarahi. Kerana menziarahi kuburan orang-orang soleh ini termasuk perkara yang sunat yang diberikan pahala. Ziarah kubur biasa pun sunat, tapi lebih-lebih lagi kuburan orang-orang soleh. Jadi hukum itu berubah mengikut keadaan dia. Ada kalanya jadi haram, ada kalanya jadi makruh, ada kalanya dibenarkan. Jadi sekadar meninggikan kubur, diharuskan. Mana dia punya syahid dia? Yang cerita Nabi SAW letakkan batu nisan tadi, diceritakan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, beliau berkata, batu yang diletakkan oleh Nabi SAW itu adalah sangat besar dan berat, sehingga kami mengetahui siapa di antara kami yang paling kuat.
yang telah mengajakkan batu tersebut ke atas kubur Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Ini tidak berapa banyak perbincangan dalam kitab Ustaz Mahdi ni tentang isu meninggikan kubur. Kalau kita nak dengan lebih terperinci, dalil-dalil boleh kita lihat nanti dalam kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Sebab ada orang mudah sangat label orang lain kuburiyun dengan makna penyembah kubur. Nampak orang tu angkat tangan doa tepi kubur, kuburiyun. Lah, doa tepi kubur Nabi SAW buat. Pada sahabat doa tepi kubur. Tapi dalam kepala otak dia bayangkan orang tu angkat tangan berdoa depan kubur tu sedang menyembah orang dalam kubur. Ini su'uzzon yang parah lah. Sangka buruk yang teruk terhadap umat Nabi SAW. Ya. Umat Nabi SAW, masa orang tu hidup begitu tak sembah dia. Dia masa hidup, Masya Allah, orang alim, orang soleh, orang wali. Ada kita sembah dia? Tidak. Kita hanya hormat dia, kita hanya muliakan dia. Dan memuliakan orang yang mulia, dia mahu dituntut. Adakah dia mulia kerana dunia? Adakah dia mulia kerana agama? Kita muliakan ikut qadar dia. Maka setelah mati, tak mungkinlah kita pula pergi sembah dia. Sembah ni kan menuhankan. Orang tu dah mati. Masa hidup pun kita tidak anggap dia Tuhan. Tambah kalau dia dah mati. Ini sangkaan buruk. Ya? Mengatakan orang itu menyembah kubur. Maka ditulis oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin, Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama muda dari Indonesia. Buku khas untuk menolak taumahan dan juga sangkaan buruk ini, yang beliau namakan penziarah kubur bukan penyembah kubur. Dalam tu banyak beliau datangkan hujah-hujah, dalil-dalil kenapa sekadar meninggikan sedikit kuburan itu adalah sebenarnya satu perkara yang diamalkan sejak zaman salafus soleh, bukan perkara bid'ah sebagaimana yang didakwa. Next, hukum talqin. Talqin ni kadang-kadang jadi perbalahan. Ada orang bila mak ayah meninggal, dah sibuk berbalah pasal nak talqin ke tak nak talqin. Yang ni nak talqin, yang ni kata bid'ah, Nabi tak buat dan sebagainya. Baik, jadi cuba kita lihat ya. Bolehkah mentalqin mayat dikubur seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia? Jadi di Malaysia ni macam-macam. Ada yang tak mahu talqin, ada yang tak mahu talqin tapi tazkirah dia mahu. Lepas kubur mayat, kita buat sesi tazkirah. Ya. Baik, cuba lihat. Perkara ini telah dibolehkan oleh para ulama sejak dahulu lagi. Mana dalil? Iaitu hadis daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, mana beliau berkata, hadis riwayat Imam Muslim, fa idza dafantumuni fashunnu alayya turabu shannan. Yang ini tidak dalil yang tidak terlampau spesifik ya, dalil umum je. Fashunnu alayya turabu shannan thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqassamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura madza uraji'u bihi rusulu rabbi. Jadi dipesan oleh sahabat Nabi. Ini yang dikatakan mauquf ya. Maknanya terhenti pada perkataan sahabat Nabi. Apabila kamu telah kebumikan aku, maka timbuslah jenazahku dengan tanah sehingga rata. Kemudian jangan terus balik. Tunggu dulu. Hendaklah kamu berdiri selepas itu di sekeliling kuburku. Lama mana nak tunggu tu? Takkan sampai berhari-hari. Beliau telah terangkan, agak kalau zaman kita senanglah, tunggu setengah jam, tunggu 45 minit ya. Tapi zaman itu tidak ada istilah setengah jam 45 minit. Maka diberi gambaran selama tempoh masa menyembelih unta dan selama masa dibahagikan dagingnya. Bukan macam tu. Jadi orang masa itu dah boleh dapat agak sembelih unta, potong-potong daging, bahagikan. Mungkin sekitar setengah jam. Ya. Sehingga aku tidak berasa kesepian bersama kamu semua. Maknanya orang tu baru pindah alam. Ya. Pergi ke alam baru. Jadi dia nak, kalau boleh, saudara-saudara dia itu masih tidak terus baliklah lepas ke bumi dia. Sehingga aku mengetahui apa yang akan aku jawab kepada utusan-utusan Tuhanku, kepada malaikat yang bertanya nanti. Jadi ini umum saja.
iaitu selepas ke bumi tidak terus balik, tunggu dahulu sekadar kita katakan setengah jam atau sekadar disembelih unta dan dibahagikan dagingnya. Yang lebih spesifik adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Shaghir dan dalam Mu'jam Kabir daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, ya ini yang dipertikaikan oleh orang yang tolak ni. Dia kata hadis ni tak boleh pakai, hadis ni dhaif. Tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' mengatakan sanad hadis ini boleh digunakan. Dan walaupun tidak begitu kuat, ya, dari segi sanad itu tidak begitu kuat, tapi telah dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ad-Diyak dalam kitab Ahkam. Sebab hadis yang tak kuat ni ada kebanyakannya sebab perawi. Tapi bila dikuatkan oleh faktor luaran, maka isi hadis itu jadi kuat balik. Jadi ini pandangan Imam Nawawi lah. Kalau dia tak mahu terima, dia rasa dia lebih handal daripada Imam Nawawi, ia tak payah talqin lah. Tapi janganlah marah orang lain nak talqin. Jika kamu mati saja kan senang, dia pesan siap-siap, saya mati nanti jangan talqin ya. Sebab hadis tu tak kuat. Senanglah orang tanam-tanam balik, dia tak payah talqin. Tapi jangan paksa orang lain yang nak talqin supaya ikut pandangan kamu. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi bergaduh. Baik, ini riwayatnya daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili bila berkata, "Idza ana mitu fasna'u bi kama amarna Rasulullah SAW." Ini syahid yang kuatlah. Mana ala fadhi sihhatil hadis. Bila hadis ini sahih, makna ini sunnah. Apabila saya meninggal, maka hendaklah kamu lakukan kepada saya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Bila disebutnya itu jadi kuat. Ya, macam yang disebut oleh Sayyidina Amr bin Al-As tadi, tak jelas disebut Nabi suruh buat macam itu. Hanya kan dia suruh. Tunggu dulu, jangan balik terus, sekadar awak sembelih unta, bagi daging unta. Ya. Tapi yang ni, yang disebut di sini jelas. Kama amarona Rasulullah SAW. Buat kepada aku sebagaimana yang Rasulullah SAW suruh kami buat dengan orang yang mati di kalangan kami. Amarona Rasulullah SAW faqala, Nabi SAW telah menyuruh kami, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaituhum turaba ala qabrihi. Maksud tak banyak ni, tinggal 3 minit lagi. Okey, saya terus terjemah ya. Nabi SAW bersabda, apabila meninggal salah seorang daripada saudara-saudara kamu dan kamu telah ratakan tanah di atas kuburannya, maka hendaklah berdiri salah seorang kamu di atas bahagian kepala daripada kuburannya dan berkatalah, ya fulan ibn fulanah, wahai si fulan anak kepada ibu dia. Fa innahu yasma'uhu. Sesungguhnya si mati itu mendengar, wala yujibu, tapi tak adalah dia jawab. Kalau dia jawab dengan yang talqin pun lagi, dengan yang lain pun lagi lah. Hal pula jawab ni. Jadi dalam hadis dah sebut tak jawab. Kemudian adalah dia berkata, wahai fulan bin fulanah, dan dalam alam kubur tu dia akan duduk. Kemudian dia berkata, wahai fulan ibn fulanah, sesungguhnya dia berkata, arsyadana yarhamukallah, telah memberi bimbingan kepada kami, moga Allah merahmati kamu. Tapi kamu tak dengarlah apa yang dia kata. Maka berkata orang tadi, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya, hendaklah kamu nanti sebut yang dengannya lah kamu keluar daripada dunia, iaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba bil islami dinan nabi muhammadin nabiyyan bil qur'ani imama. Kerana Muqaddam Nakir mengambil setiap seorang daripada tangan sahabatnya dan berkata, bergeraklah kita. Orang ini telah ditalqinkan hujahnya. Lalu Abu Umamah berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, kalau tak tahu apa nama mak dia? Lalu Nabi SAW menjawab, hendaklah dinisbahkan kepada ibu dia yang awal itu Siti Hawa, ya fulan ibn Hawa. Wallahu alam, ini perkara yang tak perlu diperbesarkan. Yang tak mahu talqin tidak perlu menyusahkan orang lain. Yang nak talqin nanti kita sambung di muka 247 pandangan ulama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.